Antara paparan menarik hari ini, mungkin raya awal sehari, pengarah syarikat didakwa rasuah RM500,000 kepada Anwar Musa. Hadi Awang sifatkan bersara, tidak berwawasan akhirat. Anak Hamzah Zainuddin kemuka dokumen palsu kepada kerajaan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun menyerahkan sumbangan sebanyak RM552,600 kepada seluruh pusat tahfiz dan sekolah pondok yang berdaftar di negeri itu. Beliau berharap ia akan dapat membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar yang bukan sahaja datang dari negeri berkenaan, malah dari negeri luar. Dan ini tujuan pemberian ini adalah bagi membantu sekolah-sekolah tahfiz yang ada yang diusahakan oleh khususnya oleh persendirian, milik persendirian, dan bantuan ini diharap dapat membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar tahfiz di Negeri Sembilan yang ramai pelajarnya bukan sahaja daripada penduduk Negeri Sembilan tetapi juga daripada luar Negeri Sembilan. Pinta ataupun Pintas adalah merupakan satu gabungan Persatuan Institut Tahfiz dan Pondok Negeri Sembilan. Terdapat 78 sekolah pondok dan tahfiz yang berdaftar melalui pengerusi Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan dengan jumlah keseluruhan kira-kira 6,000 pelajar. Data analisis anak bulan Syawal pada tahun ini menggambarkan hilal berada pada posisi sukar dilihat kerana jauh di bawah syarat minimum. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia berkata, data ini menggambarkan hilal berada pada posisi sukar dilihat kerana jauh di bawah syarat minimum. Walau bagaimanapun sebagai umat Islam yang beriman, adalah wajib mengimani bahawa segala ketentuan adalah di atas kehendaknya. Data nilai yang dihisap sentiasa dirujuk bagi menentukan tarikh baru dalam sesuatu bulan Hijri. Data hilal pada setiap tarikh 29 hari bulan Hijri dianalisis untuk mengetahui sama ada ia memenuhi syarat kriteria keboleh nampakkan atau sebaliknya yang menentukan jumlah hari dalam bulan tersebut hanya 29 hari atau 30 hari. Bagi penentuan tarikh baru 3 bulan utama yang melibatkan ibadah besar iaitu bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah akan ditentukan melalui kedua-dua kaedah hitungan dan cerapan hilal. Kriteria Imkanul Ruqyah merupakan satu kriteria yang digunakan sebagai asas yang menggambarkan ciri hilal yang dianggap boleh dilihat dengan mata kasar atau bantuan alat optik. Kriteria yang digunakan adalah melibatkan dua elemen iaitu tinggi hilal dan jarak lengkung antara hilal dengan matahari semasa waktu maghrib. Menjadi ketetapan di negara ini bahawa cerapan hilal rasmi dijalankan pada 29 hari bulan Hijri bagi 3 bulan utama dan sekiranya hilal kelihatan, maka keesokannya ditetapkan sebagai 1 hari bulan baru. Sebaliknya, jika tidak kelihatan, maka keesokan harinya adalah dilanjutkan kepada 30 hari bulan. Justru orang awam dinasihatkan agar berhati-hati dalam membuat kenyataan sehingga boleh menimbulkan kerunsingan dalam masyarakat. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah agar umat Islam terus mempertahankan institusi masjid daripada menjadi gelanggang politik mana-mana pihak. Seri Paduka bertitah, masjid perlu menjadi satu institusi yang cukup suci, mulia dan dihormati, sekaligus menjadi contoh kepada agama-agama lain. Kita tidak mahu adanya institusi masjid ini dijadikan tempat kita berpecah belah. Auzubillah. Kita semua harus letakkan keharmonian masjid ini tetap dipelihara oleh kita je kaum Islam, bukan hanya pihak pemimpin semata-mata. Dan yang lebih penting ialah karya masjid itu masjid yang berkenaan. Dan saya akan sentiasa mengingat khususnya di Pahang supaya masjid ini tidak boleh dicampur dengan unsur-unsur politik agama siapa sekalipun. Kerana kita daripada awal wujudan institusi masjid ini adalah untuk
memuliakan Islam sebagai agama kita, agama kepada rakyat yang majoriti di negara kita ini. Pengarah Hydro Shopee Sdn Bhd, Dato' Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh didakwa di Mahkamah Seksyen hari ini atas pertuduhan menawarkan suapan RM500,000 setahun selama 15 tahun bagi faedah Tan Sri Anwar Musa berhubung proses pengambil alihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Abdul Hamid Sheikh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menawarkan suapan tersebut melalui Datuk Tan Serleh. Ia sebagai dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu untuk mencepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur oleh syarikat berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara Julai dan Ogos 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 16-6-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika disabit kesalahan. Sementara itu, syarikat Hydro Shopee juga didakwa atas pertuduhan sebagai organisasi komersial melakukan kesalahan bersekutu dengan Abdul Hamid Sheikh menawarkan suapan itu kepada Tan, seorang ahli perniagaan bagi faedah Anwar dengan niat yang sama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di tempat dan pada tarikh yang sama. Pertuduhan mengikut Seksyen 17A-1-A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 17A-2 Akta sama yang membawa hukuman denda tidak kurang daripada 10 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana-mana lebih tinggi atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya SPRM Mahathir Abdul Jumaat menawarkan jaminan RM50,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan pasport antarabangsa tertuduh diserahkan kepada mahkamah serta melaporkan diri di Pejabat SPRM Kuala Lumpur setiap 2 bulan sekali bermula Mei ini. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan yang dimohon dan menetapkan 2 Jun untuk sebutan semula kes. Menurut Tan Sri Abdul Hadi Awang, bersara daripada perjuangan kerana faktor usia disifatkan sebagai teori sekular dan tidak berwawasan akhirat. Beliau berkata para rasul tidak bersara daripada melaksanakan tugas mereka disebabkan faktor usia dan yang paling utama, mereka mempunyai wawasan akhirat yang kekal abadi. Katanya, sarangan sedemikian wajib ditolak sekalipun yang mengatakannya itu bertaraf ahli falsafah, pemikir, ilmuwan, profesor dan sebagainya kerana ilmunya tanpa berpandukan hidayah. Ukuran mereka itu hanyalah faktor umur, bukan faktor mukalaf. Abdul Hadi juga berkata Al-Quran menceritakan bahawa semua rasul berdakwah dan berpolitik dalam menghadapi kerajaan dan rakyat pada zaman masing-masing sepanjang hayat sehingga tamat ajalnya di alam dunia. Jelasnya hanya sejumlah kecil dalam kalangan rasul yang sempat memimpin negara, manakala sebahagian besarnya tidak berkesempatan sehinggakan mereka wafat dan sebahagian lagi bersama pemerintah tanpa memimpin negara. Katanya Nabi Daud menjadi khalifah, Nabi Sulaiman pula menjadi raja dan Nabi Muhammad memimpin dan memerintah negara dengan adil bersama petunjuk Allah. Mereka semua berdakwah dan berpolitik sehingga wafat. Manakala Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain-lain tidak sempat melihat kerajaan berdaulat yang menjadikan kitab Allah sebagai petunjuk dan terus berjuang sehingga masing-masing wafat. Anak Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Seksyen hari ini atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu. Muhammad Faisal Hamzah juga berdepan dengan tuduhan memiliki barangan kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan pada tahun lalu. Ketika kejadian, Faisal dan Azizul Abdul Halim yang berdepan dengan tuduhan yang sama merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd. Bagaimanapun, kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, mereka sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual minyak masak memberikan maklumat palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Maklumat itu dikemukakan dalam borang arahan
mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan. Berada di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961, maklumat itu berhubung dengan dokumen invoice penjualan minyak masak pada Pasar Segar Din Maju. Tertuduh juga melanggar Peraturan 9/1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barangan kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had. Kesalahan itu dilakukan di premis perniagaan Rimba Merpati Sdn Bhd Senawang Seremban pada 11 Ogos 2022. Timbalan Pendakwa Raya KPDN Muhammad Sofian Zakaria meminta mahkamah menetapkan jumlah jaminan tinggi dengan mengambil kira 9 pertuduhan yang disabitkan. Mahkamah menetapkan jaminan bagi setiap tertuduh RM40,000 dan sebutan semula kes untuk serahan dokumen ditetapkan pada 7 Jun ini. Sekian, saya Syahidah Zakaria. Rentasan malam di TV pada hari ini.